Okay, kita dah live sekarang. Kita tengok jap kat Facebook. Biasanya kalau kau go live aku dapat notification. Oh dah. Dah dapat Dah dapat. Aku tengok berapa banyak lag dia. Okay lah, ada a bit of lag lah, but not too bad. Aku start sharing terus lah. Okay. Kita buka lagu background dulu. Kita tengok dulu orang lain. Kita tunggu kawan-kawan kita yang lain dah masuk ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kawan yang dah masuk. Kita tengok dulu, tunggu lagi kawan-kawan kita yang lain. StreamYard. Hari ni kita sekejap lagi lah saya intro. Kita tunggu lagi kawan-kawan kita yang lain. Allahu Akbar. Okey. Oh, dah ramai dah masuk. Kita jalan terus lah Nick. Kita jalan terus. Kita tak nak kasih kawan-kawan kita ternanti-nanti. Kita jalan terus lah. Kita dah ada 30 orang dah masuk ni kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang bersama saya, Dr. Fauzal. Tak payah panggil doktor pun tak apa kan. Dalam akademik kena panggil doktor kan. Tapi saya bukan buat PhD sebab doktor. Saya tak payah panggil doktor pun tak apa. Jadi Nick nanti akan panggil nama saya ni 8 je. Jadi korang jangan terasa macam pahal Nick kau tak respect ke orang tu. Jadi jangan rasa macam tu kita chill-chill je. Jadi chill-chill je lah. Jadi Nick akan panggil saya 8 je. Tak ada masalah pun. Jadi kali ni kita akan bersama Nick Nasri. Kita live ni tak payah encik-encik lah Nick Tak payah. Kita dah berkawan. Tak pernah cakap dengan kau panggil encik-encik. Mana aku tahu kalau kau nak berencik-encik kan. Kita tak payah. Tak apa. Not for today. Not for today. Alhamdulillah. Tak payahlah. Not forever lah. No. Okay, kisah dia. Kita cerita sikit background kisah tajuk kita ni. Tajuk dia, kisah dia mula-mula ada satu orang ni nama dia Okey. Ya Allah, banyak nama Okey dia letak nama kan. Okey ni tak apalah, kita hormati nama dia. Dia tiba-tiba datang tanya pasal proposing ni. Kan, dah dia tanya pasal proposing ni, saya pula sibuk bekerja, tak sempat nak jawab. Tiba-tiba Nick pula jawab dulu. Nick boleh sembang dengan kawan tu. Macam menarik je. Kawan tu sebenarnya minta tanya saya. Jadi saya kata, Nick jomlah kita buat live. Nick pun kata live. Benda ni hari Khamis ni tau Nick Ya kot, aku pun lost track of this. Tapi lebih kurang macam tu lah. Oi, kan sibuk bekerja sampai lost track ni. Okay, Nick ni adalah wind tunnel engineer. Wind tunnel. Jangan ingat kat Malaysia tak ada wind tunnel. Jadi wind tunnel engineer Nick. Dan wind tunnel ni main dengan angin. Jadi kejadian proposing ni sebenarnya dia berat ke arah kejadian angin tu. Ada berlaku dekat kereta punya design, angin aerodinamik dia apa semua kan. Jadi atas benda tu lah yang kita rasa sesuai lah aku bawa Nick ni untuk live. Jadi ini hari ni. Okey, kita tengok komen kita. Mustaqim kata Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mazlum Malik kata hadir support, terbaik support. Oh, Melaka. Terima kasih support kan. Aku dah lama tak balik Melaka lah. Kita ada SM Hobby, power Nick dengan 8. Korang ni tak habis-habis power kan. Apa benda semua power dia. Awak engineer hebat. Terima kasih datang support sekali lagi. Kita akan bawa tajuk ni. Tajuk ni kritikal tapi kita chill lah, santai lah. Buat apa nak penat-penat kepala. Okey. Dia dah datang dah. Orang yang tanya soalan datang. Ini ya bagus. Orang yang tanya soalan kena datang. Ambil ilmu kan. Ilmu santai lah. Lepas tu kalau kawan-kawan kita ada tanya tau. Saya ada tanya-tanya orang. Bila saya tunjuk poster ni. Dia kata kat saya. Macam mana posting tu jadi ya? Kenapa jadi macam ni ya? Kenapa masa dia tak selesai lagi ya? Kenapa ni? Saya tak jawab semua soalan tu. Sebaliknya saya kata apa? Nak tahu jawapan dia? Masuk kita punya sembang-sembang ni. Dan bila korang masuk sembang-sembang ni, baru kita boleh tanya, bincangkan. Kita bincang sama-sama. Kalau saya jawab kat awak sebelum ni, apa yang terjadi adalah awak je dapat jawapan. Tapi kalau awak tanya soalan dan kita bincangkan, ramai-ramai dapat soalan. Amar kata padu, idola semua. Kau jangan nak idolakan kita orang ni. Apalah sangat kita orang ni. Ji kata Assalamualaikum doktor. Saya memang suka baca komen. Jadi kita ada interaction. Jadi Nick, apa khabar Nick? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini hari Sabtu kerja ke ni? Tak kerja.
Ini lagi tak kerja. Okey. Ada boleh introduce sikit Nick? Introduce tu Boleh. kalau boleh introduce akademik juga. Dan juga introduce ni lah Kerjaya. Silakan Nick. Boleh. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. So first of all, terima kasih sebab kira ajak aku sekali masuk dalam session ni lah. So session sembang-sembang ni je lah. So maknanya kita just cerita pasal aerodynamic. Sebenarnya kiranya cerita ni kita dah lama dah plan nak buat sama-sama kan. So tak jumpa topik lagi, lepas tu dengan sama-sama busy lagi. But pada way this start dengan aku punya introduction dulu lah. So nama Nick Muhammad Nasri, boleh panggil Nick je. In terms of academic background, saya ada bachelor in engineering for dalam automotive engineering lah. So majoring dalam CFD. So lepas tu in terms of kerjaya wise, mula-mula saya kerja masuk dalam automotive plus dengan motorsport sekali for about 3 years. Lepas tu masuk dalam wind engineering. So lebih pada main wind tunnel ni semua lah, experimental. Yang tu experience dalam 9 tahun. So in terms of macam kalau nak relate dengan topik hari ni, saya memang kerja dengan wind tunnel tapi sebenarnya tak buat wind tunnel untuk kereta, lebih kepada buildings, special structures macam stadiums ke bridges ke, tapi memang kira kata macam fan lah daripada dulu, especially F1 ni. So memang duk ikut F1 daripada rasanya daripada darjah 5, darjah 6 lagi ikut. So daripada darjah 5, daripada kau budak-budak lagi kau dah minat F1 Dia start dengan bila F1 datang kat Sepang. So macam mana? Dia tengok depan mata ke macam mana? Betul. Sebab time tu uncle aku yang minat F1 ni sebenarnya. So dia ada kawan daripada Thailand yang plan nak datang. So dia ajak lah ayah aku pergi sekali. So ayah aku pun takkan nak pergi seorang. So dia ajak aku sekali pergi. So kita pergi dah tengok hill stand je. Dengan panas je, dengan apa je. So daripada situlah yang macam actually apa yang betul-betul trigger aku dengan F1 ni actually bukan dengan dia punya bentuk ke apa, dia actually dia punya engine tu. Bila dia brake kan, orang dah start drop gear, so bunyi letup-letup tu kan. So daripada situ yang trigger, apa benda bunyi letup-letup ni kan, kereta biasa tak ada pun. So daripada situlah yang time dulu kan tak ada internet kan, susah sikit. So daripada situ yang belajar, tanya orang tu semua. Interest in aerodynamic ni actually datang later on sikit. So nak sambung cerita yang tu ke macam mana? Boleh. Tak, kita santai. Kita kena santai tu, memahami seseorang punya credibility dan minat tu boleh masuk dalam inspirasi tu. Kita tak nak keras kan. Keras, dry. Tak nak. Sembang lah. So macam tu lah. So mula interest tu datang daripada belah engine dulu. So maknanya dia nak tahu macam mana, kenapa engine ni bila brake dia bunyi letup-letup, apa yang jadi time tu, kenapa kereta biasa tak ada, kenapa race car ada benda tu kan. So lepas dah tanya orang, lepas dah tanya cikgu, setengah cikgu truthfully honest memang dia pun tak tahu, saya pun tak kira macam benda ni tak widely exposed kan. So bukan salah dia orang juga, tapi dia orang cuba sebaik mana boleh untuk cerita lah. Lepas tu datanglah minat yang macam duduk fikir, bila faham RPM tu kan, kata engine ni boleh rev 7,000 rev per minute. So baru tahu rev tu is a full cycle. So maknanya ada 7,000 kali dia naik turun dalam engine tu, benda tu terjadi. And then kalau kata ni so 4 cylinder dan 4 piston buat benda tu kan. So macam this is mind blowing. Macam time dulu tak pernah dengar kan. Kita duduk tengok jam je, duduk pusing naik turun yang tu kan. So tiba tu fikir macam engine boleh buat benda ni kan. So it's very fascinating lah. So belajar dari situ semua, sampailah aerodynamic ni punya interest ni datang actually bila saya kerja dengan dalam bidang motorsport. Kalau siapa-siapa tahu dulu dipanggil Formula BMW. So maknanya basically Formula BMW ni dia is a step up daripada go-kart. So maknanya kalau macam orang nak main go-kart, kau dah champion semua, kau nak start masuk dalam single seater. So single seater ni kereta racing yang macam F1 punya bentuk lah, tapi kecil kan. So Formula BMW ni actually pakai engine daripada one of the BMW Motorrad punya motor je lah kan. So kecil je, tak kuat pun. So daripada situ yang macam start belajar fundamentals of single seater apa benda semua, and then terfikir wing apa benda semua ni apa benda kan, tak ada pun
mempengaruhi engine sangat, tapi bila cakap dengan orang kerja, cakap dengan engineer time tu yang aku ada datang daripada Jerman, nama dia Jürgen. So Jürgen ni bukan Jürgen Klopp lah tapi dia lah yang banyak cerita, yang kata sebenarnya aerodynamic ni is, kalau katakan in some races dia boleh menentukan sama ada kita menang ataupun kalah. So daripada situlah yang start digap semua. Lepas tu at that time it was tahun bila 2010 tak silap. Yang tu yang ada satu engineer cakap, kata kalau you nak fokus in engine, sebenarnya ramai dah orang boleh buat engine. Tapi aerodynamics ni is something yang bukan nak kata relatively new, tapi is there, yang tak ramai lagi orang masuk. So dia kata kalau dia punya expectation lah untuk macam kalau Malaysian especially, untuk banyak lagi faham benda ni, sebab engine ni dah banyak dah orang buat. Handling wise pun dah banyak juga buat, especially bila time tu memang famous dengan Proton dengan Lotus punya collaboration kan. So dekat situlah yang trigger minat. Lepas tu semakin banyak kita pun, yelah aku ni jenis kalau curious, aku memang cari, korek cari kan. Lepas tu dia fikir macam benda ni menarik juga. Dia menarik bukan sebab apa, dia sebab angin ni is something yang kita tak boleh nak nampak. So dia macam a bit of magic macam tu lah, macam dark art sikit lah. So betul. Bukan dekat Malaysia je tau. Kalau kat UK pun geng-geng aerodynamicist ni, kalau kita orang bersembang-sembang sama kita dan kita termasuk ada orang powertrain kan, orang powertrain akan cakap macam apa, korang ni memang magician lah. Aerodynamicist ni macam magician lah, macam tu lah. Padahal benda tu sama je kan. Tapi bagi orang yang menentukan perbezaan antara satu dengan satu tu, terutama dalam kualiti pemanduan, dia bukan kuantiti. Timing tu secondary. Walaupun bila memandu kita nak kejar timing, tapi sebenarnya ada perkara yang menyebabkan timing tu ke depan. Macam mana timing tu boleh ke depan lagi lebih bagus, sebab pemanduan tadi tu berubah. Macam mana pemanduan tu berubah, macam mana cara kereta tu membelah angin tadi tu menyebabkan pemanduan berubah. Ini yang kita akan bawa balik kepada porpoising ni. Apa yang terjadi bila kereta kena porpoising, kau tak boleh nak tekan sampai lantai. Kan? Angin tadi tu kacau, tak boleh tekan sampai lantai. Jadi kita akan bawa benda ni yang ke arah tu. Sebab aku saja je minta kau cerita background tu. Sebab dengan background tu nanti kita akan tarik, kita relate lagi ke depan. Okay. Jadi harapnya bukan hanya kita faham tentang porpoising, tentang F1 ni, tapi ada sesuatu ilmu tentang aerodynamic ni yang kawan-kawan kita dekat Malaysia boleh cuba ambil sikit. Penting aerodynamic. Kita nak ramai orang faham tentang aerodynamic. Bukan kita nak kasi orang semua jadi aerodynamicist, tak. Setiap orang ada ada kelebihan, ada keperluan dia untuk dia duduk dalam dunia sesuatu, tapi kurang-kurang ramai orang faham. Awareness lah orang kata. Awareness tentang porpoising ni. Jadi kita ada soalan pertama ni, Nick. Soalan ni bukan pasal porpoising lagi. Saya nak tengok ni. Kita ada Azril. Azril kata interested. Terima kasih. Firdaus Yahya kata power, Nick. Kita ada cikgu. Alamak. Semalam saya masuk kelas racing ORC. Bawah cikgu Pak Zil Alang. Ini hari dia datang menonton cerita saya pula. Alamak cikgu. Kan. Harap nanti saya dapat jumpa cikgu kat Malaysia. Balik Malaysia nanti. Terima kasih cikgu datang. Okay, Nick. Jawab soalan Tebuan ni. Tebuan ni dia kata wind tunnel yang kau kerja sekarang ni wind tunnel untuk building dengan bridge. Kan. Untuk apa ni? Untuk vortex shading kan, ke apa, design code ke macam mana ni? Background sikit. Betul. So basically sekarang ni untuk just to be clear lah, saya tak kerja dengan company ni lagi. Tapi kira apa yang kira buat dekat wind tunnel ni is kita tengok building dengan bridges ni, memang kita tengok bukan saja daripada water shading lah, kita tengok daripada pressures, daripada forces, dengan ada juga water shading. Memang betul design code cover, tapi sebenarnya kalau design code tu dia banyak ada some factors yang dia vague. Maknanya dia just dalam calculation wise dia just ambil a certain safety factor. So maknanya kalau dengan wind tunnel, bila kita buat a proper wind tunnel test dekat bridge ataupun building ni, kita boleh dapat the real value. So maknanya daripada situlah yang actually where your cost saving comes in.
So yang tu yang penting tu, yang mana kita betul-betul nak tahu your safety factor ni is actually over predicting ataupun under predicting. So dia bukan saja untuk safe course, dia untuk keselamatan juga for some situations lah. So Okay, jadi kita tengok tadi dekat building ada dua karakteristik penting sebab tu biadunan tadi tu kita buat dalam aerodynamic, iaitu tadi itu safety, satu lagi cost factor. Safety dan cost factor. Kalau kita reflect benda ni dekat kereta, kita ada dua kereta satu kita ambil automotif, kereta harian, nanti kita cerita pula pasal motorsport. Jadi kalau kereta automotif masuk wind tunnel ni, apa dua faktor yang penting pula? Okay, dia actually quite dependent, tapi selalu yang sekarang ni yang kira antara hangat diperkatakan ialah satu is dia punya drag lah. So dan satu lagi ni dia depend. Ada kalau katakan kereta yang berkuasa tinggi sikit, mungkin dia akan kata in terms of dia punya lift, which is actually downforce lah. Ataupun ada satu lagi kalau katakan macam dia push towards a premium punya sektor, dia akan kata aeroacoustics. So maknanya bila kita jalan tu kita tak naklah bunyi angin dengar kan. Macam apa bayar kita mahal, bising kan. Kejap ni nak potong kejap tu untuk kawan-kawan ni yang kita tak tahu kan. Dalam buku technical, dia orang tak sebut downforce tau. Dia sebut negative lift. Sebab zaman dulu aerodynamic ni hanya digunakan dalam kapal terbang. Kapal terbang tadi tu macam mana besi nak terbang, dia buat calculation supaya benda dia boleh terangkat. Jadi dia dah daripada dulu istilah dia gunakan lift. Tapi bila kita nak gunakan kat kereta, kita terbalikkan sayap kapal terbang tadi tu supaya dia tekan ke bawah. Bila dia tekan ke bawah, dipanggil negative lift. Betul. Dan orang-orang teknikal, ini orang bukan teknikal orang akademik akan sebut benda tu, researcher akan sebut negative lift. Tapi orang akademik negative lift. Banyak kan nak sebut, kan senang sebut downforce, pendek je. Tu. Jadi kita akan guna istilah negative lift, kita akan guna istilah downforce. Benda ni adalah benda yang sama. Jangan tersalah pula kan, kita benda yang sama. Khairul Alam kata power Dr. A power ni, kau jangan macam-macam lah kata. Kan? Tuan director datang. Tuan director kan. Terima kasih datang support. Kalau siapa yang belum like, tolong like kan. Kalau suka konten macam ni, boleh datang propose. Bukan suka konten macam ni follow saya. Tak payah follow tak apa. Suka konten macam ni, sila PM tepi ke ataupun komen banyak-banyak isu-isu yang korang rasa penting, ataupun kalau diri sendiri rasa macam aku nak kongsilah sesuatu dengan audience. Boleh lah, aku terasa nanti nak bawa tarik lah kan cikgu aku ni kan, Fazil Alang, mungkin kita buat tarik cikgu kan, di hujung tu nanti kita promote ORC, cikgu punya kelas, tapi di awal tu mungkin kita cari tajuk yang sesuai, kita cari tajuk sesuai orang ramai kan. Itu aku pun nak like terus. Aku buat terus. Panggil Fazil Alang masuk. Okay, kita tak payah berbuang masa, baru tadi tu mukadimah aja. Mukadimah supaya kita nampak lead point, kita kenal credibility speaker kita. Seterusnya kita masuk terus ke arah apa tu propoising. Apa tu propoising? Sebelum kita tahu apa tu propoising, untuk kawan-kawan yang tak tahu, kejap saya kongsikan benda ni lagi. Add to stream. Yang ni ini daripada Motorsport Week. Boleh nampak tak kereta ni berlantur-lantur? Sekejap aku nak besarkan. Aku rasa kalau daripada Motorsport Week, kalau kau tekan gambar tu dia jadi full screen. Tak iyalah. Allahu Akbar kan. Terima kasih. Tak ada. Noob. Apalah ni. Kan, okey kita tengok kereta ni berlantur-lantur ni. Jalan ni tegak track. Track ni bukannya jalan macam jalan balik kampung kan. Bukan yang buat jalan tu kan. Ini ada regulation ni. Kan kena check dengan FIA ni jalan tu. Jadi kita boleh tengok kereta ni melantun. Sedangkan yalah kita tahulah tayar tu sifat dia boleh gelembung tu kan, ada sponginess apa benda. Tapi kenapa tayar tu dah ditekan-tekan gitu kan? Dia dah macam kereta potong spring. Zaman aku dulu nak load kereta potong spring tu. Bila dah potong spring, absorber mati pula. Macam ni lah jadi dia. Takkan F1 tu macam tu. Ada tiga perkara yang saya nak ajak tengok. Tadi saya dah sebut tentang tayar. Tengok tayar ni. Kembung kuncup. Tayar ni tadi boleh off ground juga tau. Dia boleh terangkat tu lah. Bila dia terangkat, maksud dia traction dia tak sama. Bila traction dia tak sama, tak boleh dia nak tekan. Okey, nombor 2, tengok pergerakan badan dia kereta ni dengan suspension dia tu. Dia nampak berubah-ubah suspension ni. Takkan salah. Sama ada dia jenis push ke, dia jenis pull ke, lain kereta, lain style. Tapi kita boleh nampak suspension dia naik turun. Tadi tu hasil daripada pergerakan atas bawah. Dan ke nombor 3, kau tengok kepala driver tu, helmet tu.
Ini apa macam dia nak tekan ni pedal dia. Kalau kepala dia goyang, pedal pun mesti tekan goyang juga kan. Jadi dah lah kena strap dengan seat belt tu, bergoyang-goyang kereta, kepala lagi hangguk-hangguk macam ni kan. Jadi dia susah nak fokus, dia tambah fatigue, dia tambah apa. Jadi nampak kesan porpoising ni besar ni. Inilah dia porpoising dan kesan tu besar. Okey Dik, boleh cerita sikit lah ni asas kenapa porpoising dia berlaku ni? Okay. Tu ada. Mas Urah kata macam ada vibration. Saya nak show lah ni. Dia dah bukan kata, macam ada vibration. Ada vibration ke Dik? Jawab sikit Dik. Ni kalau bagi aku lah, dia dah bukan vibration lah, dia dah more towards bouncing dah. I mean even FIA pun baru-baru ni ada juga nak aku tak sure sama ada FIA ke tak, tapi ada some parties yang nak buang nama porpoising ni, dia nak panggil bouncing pula dah. But yeah, tapi itulah yang kita kenal sekarang ni. But we just stick with porpoising lah untuk session ni, senang. Basically kalau katakan nak kata fenomena ni terjadi, kenapa dia terjadi tu, dia sebab macam mana nak cakap kata dalam bahasa mudah dia, boleh tak aku share screen ni? Aku just nak tunjuk. Boleh. Aku ada gambar. Sekejap. Okay. Kau share screen, lepas tu nanti dia tulis share publish ke macam mana tu? Boleh. Kita orang baru guna StreamYard ni sebenarnya. Kawan-kawan ni kat luar sana, kita baru je guna StreamYard ni. Hari ni benda pertama. Jadi kita orang belajar sama-sama lah. Sambil tu saya nak kongsi-kongsi lagi, baca sambil tunggu ni. Kita ada Firdaus kata, Firdaus ni dia kata tak kisah training neck. Untuk orang bawa kereta F1 ni, dia ada training neck dia tu ni kan. Sebab G-Force kuat, dia kata tak kisah training neck berapa kali, boleh longgar balik lah, goyang-goyang. Okay. Lepas tu kita ada Muhammad Amirul. Dia kata apa ni? Dia kata as a MFI student, study automotive sangat berguna info macam ni. Okay, terima kasih Amirul. Kita ada okey yang tanya soalan ni, kata kereta berjoget. Itu dia, kereta berjoget. Amir kata tentang fan car. Fan car ni tajuk lain man. Nanti kita ceritalah fan car tu. Boleh lah juga sebab dia adik-adik kita. Nick boleh ya Nick cerita pasal fan car juga nanti? Fan car? Fan car yang tahun 70-80 tu. Boleh kalau berkesempatan insya-Allah. Betul. Nanti aku simpan dulu tajuk tu. Jadi Amar kata thank you first time join Technical Ilmiah santai through FB. Terima kasih Amar. Dok, macam mesh damper tak boleh cover ke? Aku save soalan ni. Bila sampai tentang cara nak mitigate, baru kita tanya pasal mesh damper. Okay, sekarang ni saya nak add to the stream. Okay, Nick boleh besarkan lagi ke Nick gambar tu? Boleh. Rasanya macam ni kot yang paling besar. Kalau tak dia dah distort. Dia jadi kecil. Apa salah? Sebab aku guna vertical punya apa panggil? Monitor. Kecuali kalau kau tengok ini engineer lain macam. Orang pakai horizontal, dia vertical dia punya. Sekejap, aku try guna lain macam. Aku guna the other one. Okey, Paman kata perkongsian yang mantap. Terima kasih Paman. Alhamdulillah. Kita usahakan Paman Kita usahakan kan. Dah banyak sangat konten-konten yang bersahaja. Kita kasih konten yang lain luar biasa sikitlah. Okey, kita cuba yang ni. Okey, cantik. Okey, ni cantik Alright. So basically kalau kau nak tunjuk kereta atas, kau zoom, tunjuk kereta atas je dulu, apa semualah. Kau ceritalah. Gitu macam. Alright. Sebab ada orang dia tengok pakai telefon. Jadi kita kena expect yang kalau guna telefon sekali kecil. Okay. Faham. Kita pakai komputer memang seluas alam ni. Okay, silakan. Okay. So apa ada benda ni. Alright. So basically porpoising ni terjadi, dia ada basically, kalau kita boleh letak kita boleh pecahkan dia dalam 3 step lah kan. 3 main step is basically ada phase 1, phase 2 dengan phase 3 lah. So kita just go with phase 1 dulu. Phase 1 ni maknanya bila kereta tu generate downforce dengan cara yang memang didesign untuk generate downforce. So bermaksud kalau katakan memang biasa angin akan datang daripada kanan. So bila downforce akan di-generate daripada semua area warna merah ni. So maknanya daripada front wing, daripada main body parts dengan daripada rear wing. Rear wing ni termasuk dengan diffuser lah. Aku pun tak sure kenapa gambar ni tak tunjuk warna merah kat sini. Tapi porpoising ni start
terjadi, dia punya trigger point dia bila downforce yang dia buat dekat part-part merah ni, dia akan menarik kereta ke bawah tau, sebab downforce kan kira dia menekan angin tu, kira forces tu menekan kereta ke bawah. Jadi semakin lama semakin bawah, semakin lama semakin kuat, semakin kuat dia akan jadi semakin rendah. So dia akan masuk ke gambar yang nombor 2 ni. So dalam gambar nombor 2 ni dia memang sini dia tulis stall of front wing, tapi ada 2 teori yang mengatakan macam mana second phase ni terjadi. Satu, dia stall of front wing sebab dia punya ground tu dah terlampau dekat dengan this aerofoil. So maknanya aerofoil tu tak boleh nak berfungsi dengan cara yang sepatutnya dijadilah, didesign. So daripada situ yang menyebabkan kira the first half of the car dia akan ternaik ke atas. So dia akan lose downforce dekat kawasan sini. So yang tu yang dia akan naik. Lepas tu dia akan start turun balik. Bila dia naik ni, basically dia apa yang akan jadi is dia akan kira sebab satu kereta ni kan dia bersambung semua kan. So benda tu dia akan jadi a continuous effect. Lepas tu dia akan pusing balik ke atas ni. Tapi bila dia terjadi tu, sebab bila dia turun and stall this swing, dia akan jadi dalam kadang-kadang kejap je, maybe half a second or maybe microns ke apa. Tapi yang tu yang menyebabkan dia ternaik, tak ada downforce. Lepas tu dia ada downforce balik. So dia turun balik. So dia akan jadi, that is what making the car naik turun macam tu lah. So itu is the basic idea lah macam kenapa porpoising ni terjadi. Okay, dia dipanggil porpoising. Kita sekejap. Ni baru dengar kan. Tadi aku tak makan ni pada pagi. Sejak talk dengan UMP tadi tu aku tak makan sarapan. Minum kopi je kan. Perut dah kosong. Jadi sambil bercakap ni sambil tu aku makan. Kunyap-kunyap lah. Jadi tak masalah Okay. Kita kenapa dipanggil porpoising ni? Saja tak bawa ke depan. Sebab kalau dalam membaca tulisan akademik, biasanya dia akan bawa what dulu. Apa benda ni? Kan dia cerita. Lala kita dah lost apa benda tu. Penghayatan tu dah tak ada. So, sebab saya nak bawakan why dulu. Macam ni, kenapa dia berjadi? Jadi Nick dah cerita apa jadi baru kita tanya. Kenapa dipanggil porpoising? Saya nak share screen. Yang ini balik. Ini dia porpoise. Macam ikan lumba-lumba. Nama dia tu, porpoise nama dia. Dia macam ikan lumba-lumba. Beza dia, ikan lumba-lumba ada buncung macam itik. Kan? Sekejap mana ni dengan bawah lupa. Ni. Ni porpoise, ini dolphin. So ada beza lah. Beza dia porpoise dengan dolphin ni ataupun kedua-duanya dia beradik, dia bukan beza lah. Persamaan dia adalah bila dia duduk dekat permukaan air, diorang ni suka main dengan permukaan air tu, naik ke atas, turun ke bawah, naik ke atas, turun ke bawah, naik turun permukaan air tu. Sifat dia ni yang suka naik atas turun bawah ni lah diletakkan pemahaman dia kepada kereta tadi tu. Kereta tadi tu kan bouncing tadi tu kan. Tu sebab nama dia porpoising. Maksud dia berperangai macam porpoise. Ada ing kan belakang tu kan. Sedang berperangai macam porpoise tu. Sekarang ni dah nampak dah nampak maksud. Jadi bila sebut porpoise dalam kepala dah tahu dah. Macam ikan lumba-lumba ni atas turun bawah lah. Okay. Jadi kita tukar muka, kita ada dua orang. Boleh Nick, kau dah berhenti share screen tadi Nick. Kau tak payah berhenti share screen Nick. Aku kat sini semua ada tu kat depan mata aku ni. Boleh klik. Boleh lagi. Okay. Aku pun tak tahu benda tu. Tak apa. Kita tak soalan-soalan yang kawan-kawan tanya untuk kawan-kawan yang sedang bertanya ni, kepada yang sedang bertanya, sebenarnya apa tanya awak tu saya dah starkan kat sini. Nanti kita masukkan sikit-sikit. Kan apa yang sempat Okay, Nick. Aku add stream gambar kereta kau balik. Boleh. Sebab kita nak tanya soalan. Kau dah cerita pasal porpoising. Jadi kita ada Muhammad Bazil dengan Valentine ni ada tanya soalan. Muhammad Bazil dulu, soalan dia lebih kurang sama, tapi kita tanya dulu. Dia kata, "Hello, saya tanya apa pandangan porpoising dengan porpoising dengan bouncing. Apa beza Rasanya lebih pada terminologi yang dia guna je. Tapi saja porpoising ni, beza bouncing dengan porpoising ni, kalau personally lah bagi aku, dia punya satu amplitude, dua frekuensi.
So personally, kalau tanya pendapat saya, porpoising ni dia memanglah it's a normal term, dia bukan an engineering term to be honest. Tapi dia sits between vibration and bouncing. So kat tengah tu jadi porpoising lebih kurang. Sebenarnya dia tak adalah amplitude dia tak adalah tinggi. And then tapi dia frekuensi dia still kuat. Tapi dia macam kalau vibration tu dia amplitude kecil, frekuensi tinggi. Aku pandang benda ni beza sikit. Minta maaf potong. Aku pandang benda ni beza. Bouncing tu adalah satu benda yang fully vehicle dynamic. Bouncing. Sebabnya katalah kereta tu bouncing. Kita kata kereta aku ni bouncing lah. Maksud dia the whole track tu dia bouncing. Jalan lurus dia bounce, tengah corner dia bounce, high speed, low speed dia bounce. Tapi bila porpoising ni dia bertindak pada satu tempat je. Sebab ikan porpoise tu, ikan lumba-lumba tadi tu, sejenis ikan lumba-lumba tu, dia tak selalunya main perangai atas bawah tu. Bila dia duduk kat permukaan air dengan udara, baru dia main atas bawah. Bila dia duduk berenang, dia berenang biasa je lah. Maksud dia buat perangai macam ikan tu bila duduk kat permukaan. Jadi maksud dia, aku terasa ni mungkin tak betul, lebih ke arah dia ada specific location dengan specific behavior. Porpoising. Bouncing dia more general location dengan more general behavior. Kau rasa macam mana, Nick? Aku rasa dia betul juga kira apa yang kau cakap tu, tapi dia saja porpoising ni dia more specific to F1 punya case kot. Lebih kurang lah. Sebab normal cars tak ada porpoising ni. I mean normal tak ada lagi. Tak pernah dengar lagi kan. Kereta dengan bouncing kita biasa dengar kan. Betul. Tapi porpoising ni kita tak biasa dengar. Kita ada Valentine ni, kejap aku nak show dia punya komen. Dia kata apa maksud bouncing dengan bottoming? Kan. Dengar-dengar banyak sebut tu lately. Macam mana? Bouncing ni macam tadilah yang kita dah discuss. Bottoming ni is actually bottoming out of the kalau saya tak pasti pada Valentine ni berapa banyak dia punya pemahaman pasal suspension kan. Sebab kalau bagi saya bottoming ni maknanya kita dah max out kita punya absorber tu punya travel. So maknanya dia dah betul-betul dah tak boleh pergi dah. And then iaitu daripada segi suspension lah. Tapi kalau daripada segi body kereta, bottoming ni maknanya dia punya, kalau saya boleh zoom sikit gambar ni, dia punya floor, dia panggil apa, dia benda ni plane ni, dia bottoms out dekat ground. So selalunya kalau macam kita tengok dekat F1 tu selalunya berapi-api tu kan dekat belakang, yang tu maknanya dia bottoming out dekat track. So bottoming ni agak saya pun tak pasti mana yang Bro Valentine ni maksud dia lah. Tapi bottoming tu dua benda tu lah yang saya faham. Tapi sebenarnya dia macam lain sikit lah daripada ni. Bouncing macam kita dah cerita tadi, bottoming is dua benda tu lah yang aku faham. Kau pula macam mana faham it? Apa yang kau cakap tu sama je dengan aku. Tapi aku tertarik yang bila kau cakap dia melantun-lantun lepas tu berapi tadi tu sebab sentuh permukaan. Jadi ni kita nak share screen sikit ni kereta kegemaran ramai pasal orang sokong Petronas saja kan. Sebab dia Petronas kan. Aku teringin aku banyak sokong Red Bull walaupun tak berapa sangat tengok F1 ni. Aku Red Bull sebab aku teringin nak kerja dengan Red Bull. Dan banyak-banyak company tu aku tak berapa nak teringin kecuali nak kerja dengan Red Bull. Sebab Red Bull dia bukan buat F1 je kan. Dia ada buat rally, aku lagi minat rally. Lepas tu ada suka-suka yang lain. Red Bull department dia lebih pada motorsport cover yang lain kan. Tapi tak apalah tu. Boleh tengok yang ni yang nak ditunjukkan adalah boleh nampak kan percikan-percikan api tadi tu sebab dah bersentuh dia. Boleh tengok pada awal dia, masa dia mungkin dia lepas keluar corner kat depan tu mana ilah tak nak pula dia. Masa mula-mula tu dia tak melantun-lantun lagi tu. Dia tak melantun-lantun lagi. Sampai satu speed tu dia dah mula melantun. Mula dia melantun. Lepas tu bila dia dah low speed dah tak melantun balik untuk buat cornering. Saya ulang lagi sekali. Jadi maksud dia ada kelajuan yang bila sampai tahap kelajuan tu baru terjadi benda tu. Kita ulang lagi sikit. Tapi just nak bagi tahu yang berapi-api ni sebenarnya bukan sebab dia pasal porpoising je tau. Sebab benda ni tahun-tahun sebelum ni pun dah pernah ada dah. So dia boleh jadi pasal suspension tu sendiri bottoms out ataupun track surface tak smooth pun boleh jadi juga. So kira ialah untuk kira general viewers kan, maknanya orang yang tak
jarang tengok F1 ke apa, maknanya bukan maksud dia tiap-tiap kali kereta tu keluar api tu bergesel-gesel apa, buah percikan api tu maksud dia sebab tu porpoising lah. Sebab aku pernah ada orang tanya kata maknanya tiap-tiap kali berapi tu dia porpoising lah. So sebab dia faham, dia kata previous years pun kan dah ada. So actually it's not lah. Kan. Dia yang penting dia bila berapi tu sebab ada benda bersentuhan atas jalan raya. Boleh jadi kalau dia maksimum downforce sampai dia dah tertekan sampai lantai pun boleh berapi juga kan, gitu kan. Betul. Dia ada dia punya titanium dia ada benda macam balas, a small balas macam tu yang pegang, yang kita boleh place dekat plank kereta tu. Okay Nick, ni kita ada soalan juga ni, kita dah main jawab soalan je, lagi senang sesi kita ni, ada banyak interaction. Wan Mawi kata, fenomena porpoising ni hanya terjadi pada objek bergerak je ke? Kan, saya baca soalan teruk kan. Kalau objek statik sekali macam mana? Dia kata macam civil engineering, bila design bangunan perlu consider wind load dalam structure analysis. Adakah perkara dia berkaitan? Kalau kira nak jawab the first part of the soalan dulu lah kan. Fenomena porpoising ni sementara ni yang saya tahu memang terjadi dekat F1 sahaja. On other race series saya tak pasti. Tapi memang untuk F1 sajalah. So bila F1 dia akan jadi untuk objek yang bergerak lah. Tapi kalau dalam civil engineering ni, kalau macam wind load structural analysis ni, dia lebih kepada vortex shading. So vortex shading ni terjadi bila kita ada a sharp corner. So sharp corner basically 90 degree angle kan. So angin memang betul-betul tak suka lah. 90 degree angle ni bila dia kena je dekat corner tu, dia akan start dia akan ada some vortex shading. So vortex shading ni is basically dia akan hasilkan low pressure region lah. So bila ada low pressure region, so dekat situ yang kira high pressure nak cuba dia kalau pressure kan dia selalu works in equilibrium. So correct me if I'm wrong so dia dekat mana yang negative pressure, mana yang high pressure, dia akan pergi ke negative pressure untuk nak jadikan dia equilibrium. So bila kita ada satu part low pressure, satu part high pressure, so high pressure ni akan cuba nak samakan lah. So dekat situ bila kita ada vortex shading, and then dekat situ ada low pressure, so yang tu yang buatkan bangunan tu start bergegar sikit-sikit lah. Basically. Jadi dekat sini kita dah dapat jawapan yang tadi tu. Jadi sekarang ni porpoising ni dia kata dalam bahasa mudah ni disebabkan angin lalu bawah kereta ke macam mana ni? Jadi dia macam on off lalu bawah kereta. Ke dia ada kaitan dengan angin atas kereta ke macam mana? Sebenarnya porpoising ni lebih terjadi sebab angin dekat underbody, dekat bawah kereta. Sebab kalau katakan macam tengok kereta F1 sekarang ni, dia kalau kita perasan dia punya rear wing tu dah tak ada end plates dah. So sekejap boleh tak aku cari gambar? Boleh. Cari gambar sebab kadang-kadang gambar senang kan. Kita cerita mulut dia kan tak faham, susah kan. Jadi kalau ada gambar kita boleh visualize lebih sikit. Okey, jap nak baca lagi komen-komen. Khairul Alang kata turbulence ke tu. Vortex shading dengan turbulence. Turbulence tu benda yang berkecamuk, satu benda. Vortex shading ni adalah satu permulaan untuk sifat angin tadi tu berubah daripada laluan yang biasa, tiba-tiba dia jadi berkecamuk dengan karakteristik berpusar. Tu vortex shading. Vortex ni benda yang berpusar. Dia benda yang berpusar. Dia bukannya turbulence berkecamuk aje. Contoh kalau kita ambil air, kita buka air, kita meletak cawan, cawan ke bekas dalam air ke dalam baldi, kita boleh tengok air yang daripada atas tu boleh jadi dia tegak. Jadi dia lamina. Tapi bila dia masuk dalam air tu tadi berkecamuk. Yang bawah tu turbulence. Dia lebih general. Turbulence ni lebih general. Tetapi vortex shading ni dia lebih spesifik. Macam yang Nick kata tadi, antara tempat yang berlakunya vortex shading adalah dekat 90 degrees angle. Sebenarnya lagi luas pada itulah, tapi kita boleh anggap 90 degrees angle adalah salah satu kaprik untuk berlakunya vortex shading. Kita tengok kapal terbang dulu-dulu sayap dia tegak je kan. Sayap dia tegak. Tapi kita tengok kapal terbang yang baru ni sayap dah tak tegak. Sayap dia dah naik ke atas. Dia naik ke atas tu. Kenapa sayap dia naikkan ke atas beza dengan sayap menegak tadi tu? Sayap yang menegak di hujung dia tadi tu besar.
Di hujung dia besar. Jadi bila berlakunya laluan angin, bila dia terbang tu, laluan angin tadi dalam bentuk 3 dimensi akan menyebabkan ada vortex shading yang besar. Dan vortex shading tadi tu akan produce drag, akan juga kacau bila dia dah landing, kena tunggu vortex shading tu dah hilang, baru kapal terbang lain boleh landing pula. Sama juga dengan dia take off apa semua. Tetapi bila kita tambah satu benda lain dekat ujung sayap tu, naikkan ke atas, benda ni nama dia winglet, dia tambah je naik ke atas, ujung tadi tu dah boleh dikecilkan. Ujung sayap kapal terbang tadi tu boleh dikecilkan. Dengan boleh dikecilkan, vortex yang shed kat belakang wing tadi tu menjadi lebih kecil. Bila dia lagi kecil, kejap je dia dies out lah. Bila dies out, boleh kapal terbang frequent, boleh terbang-terbang ataupun landing sama ataupun terbang, take off. Tu vortex shading tu ya. Jadi kalau dekat F1 ni ada banyak kan tempat tajam-tajam, ada penukaran arah angin apa semua daripada depan, tengah dan belakang. Jadi ada banyak tempat yang berlakunya vortex shading. Ada vortex shading dia bagus. Contohnya dekat front wing. Kita boleh tengok front wing tadi tu ada end plate. Vortex shading dekat front wing tadi tu akan menyebabkan ada vortex, ada yang design wing depan akan menyebabkan ada vortex, yang vortex satu mengelilingi kereta dan membentuk curtain. Ini nama dia air curtain. Kereta-kereta baru sekarang pun banyak dah ada air curtain ni. Antara kenal tak kenal je lah design dia. Tanpa menggunakan wing tadi tu. Jadi ada air curtain. Bila ada air curtain, angin lintang, angin gimana pun tak kacau performance kereta tu. Jadi ini vortex shading yang bagus. Tapi dalam masa yang sama ada vortex shading yang tak bagus juga. Okey, kita kembali kepada Nick. Nick untuk jawab soalan ni tadi. Soalan dia, Gigi kata dalam bahasa mudah macam mana? Flow bawah angin macam mana on off ni? Silakan Nick. Maknanya porpoising ni dia terjadi sebab kiranya betul. Ambil gambar ni tadilah kan. Maknanya dia angin dia on off. Maknanya dia angin tu on off disebabkan cuba bayangkan area merah bawah ni semua is area yang generate downforce. So maknanya bila kita ada downforce, kereta akan turun ke bawah sebab macam ada force yang menekan kereta tu ke bawah. Jadi bila dia dah sampai bawah, dah dekat dengan ground, dia akan ada setengah part dia dah jadi stalling ataupun kalau setengah orang dia lebih suka guna terminologi choking ataupun dia macam tercekik. Angin tak boleh nak pergi ke bawah. Jadi bila angin tak boleh nak pergi ke bawah, downforce tu hilang balik. So bila downforce hilang balik, kereta tu akan naik balik. Jadi bila dia dah naik balik, lepas tu angin kena lagi, so dia akan generate balik downforce, so dia akan turun balik. So dia akan jadi macam tu. Dia on off tu disebabkan daripada angin yang lalu bila dia dah choking kan. Kalau bagi saya lagi suka guna choking sebab dia lagi senang nak faham. Dia dah tak cukup angin nak lalu ke bawah ni, dia tak boleh nak generate the same downforce, dia akan naik balik. Lepas tu bila dia dah naik, kena balik, dapat balik downforce, dia turun balik, naik turun macam tu lah. So maknanya flow angin bawah kereta, yes, dia fokus on flow angin bawah kereta. Lepas tu satu lagi kalau katakan nak menjawab untuk tahun 2022 ni, konsep dia lah dia nak buat salah satu daripada cara kenapa dia promote a new car ni sebab dia nak promote more overtaking, tapi a natural punya overtaking rather than macam mana kita tengok sekarang ada DRS semua tu kan. So yang tu agak menerima banyak criticism jugalah sebab it's not artificial racing. Maknanya dah sampai kat certain part of the track, kita boleh naikkan top flap of the rear wing untuk kurangkan drag. So banyak orang criticize lah benda tu, kata ni tak ada lah main macam ni kan. So dia macam setengah orang kata nak kata sama tak boleh lah, tapi dia macam kita main Mario Kart lah, bila kita dapat power kita boleh tekan nose laju kan. So it's not a natural punya racing lah. So apa yang dia nak cuba buat untuk nak kereta, kira macam kereta yang sebelum-sebelum ni, dia punya angin kat belakang tu dia memang panggil dirty air sebab dia penuh dengan angin turbulent. So untuk dia nak bersihkan angin tu, maknanya sebab kalau kata macam kita bayangkan kereta depan belakang kalau untuk kereta tahun sebelum-sebelum ni ada setengah sumber yang mengatakan downforce kereta belakang yang ikut kereta depan ni boleh turun sampai 55%. So that is quite a lot. So apa yang FIA nak cuba buat is dia nak cuba bagi kereta sekarang dapat generate a cleaner air. So kereta belakang yang follow ni pun ada juga downforce. Maknanya dia boleh create juga downforce. So maknanya bila orang nak potong, tak semestinya dia akan potong kat straight. So maknanya dia boleh potong dekat corners jugalah, ataupun dia boleh ikut lagi rapat kereta depan tu dekat corners without compromise. Baru seronok nak tengok racing tu kan.
Betul. Seronok tu satu kompetitif apa kan? Safety punya, on safety punya ground lah. So kalau katakan tengok salah satu dia is the rear wing lah, kalau kita boleh komen daripada daripada segi aerodynamic. Rear wing ni kalau tengok yang ni, yang belah kiri ni tahun yang sebelum-sebelum ni, maknanya dia akan ada main plate, akan ada top flap. So top flap ni yang dia akan flick around bila DRS on, and then dia ada end plate. So tapi yang baru punya ni dia macam very nice curvature, tak ada end plates. So sebenarnya beza dua ni kalau daripada aerodynamic wise, yang belah kiri ni actually generate more downforce. Sebab kita dah tutup dah angin, maknanya apa angin yang datang daripada depan, dia akan fokus pergi 100% dekat capture the flow. Istilah teknikal dia capture the flow. Yes, dia capture the flow dekat rear wing. Tapi kalau macam yang baru ni, maknanya bukanlah kata rear wing ni bukan semua tak kena angin, semua kena angin, tapi dia still nampak dia ada setengah tempat yang dia boleh leak keluar. So maknanya dia in terms of downforce wise, saya rasa yang lama punya lagi kuat. Tapi cara yang FIA sekarang nak buat, dia nak compromise rear wing punya downforce loss ni dengan guna underbody aerodynamics lah. Satu lagi sebelum saya lupa, dia tukar rear wing baru ni, walaupun dia kurang downforce, tapi dia punya wake tu basically angin yang kira macam mana cakap kata struktur angin yang dijadikan lepas, maknanya lepas kena rear wing ni macam mana struktur angin dia tu, dia lagi bersih lah berbanding dengan yang lama. So apa yang FIA buat kat sini, dia nak compromise the loss of downforce. So dia buat inilah perbezaan basically. Dia introduce this underbody punya aerodynamics lah, which is yang dia orang panggil kata bring back the ground effect punya benda semua kan. So apa yang dia orang buat, dia orang bawa this Venturi tunnel datang. So dia akan ada inlet dekat tengah, and then dekat belakang is a very huge diffuser. Kalau bandingkan yang sebelum ni, memang tak ada pun, dia tak ada inlet, dia just ada masuk daripada tengah and then dia pergi ke diffuser terus. So ada banyak lagi lah benda. Kalau katakan kita tengok macam dekat front wing pun, kalau dulu punya dia memang macam ni, dia boleh ada banyak elemen tapi dia ada some void area kat sini, and this void area is actually very important. Sebab kalau kita fikirkan balik dalam aerodynamics, front wing ni adalah benda yang pertama kena angin. Maknanya dia angin berjumpa kereta, part yang pertama adalah front wing. So maknanya dia ada a very important vortex kat sini yang dipanggil Y250 vortex. Itulah Y250 vortex pun is a very interesting punya topik, tapi kita buat cerita lain. Kita boleh buat tajuk tu vortex je. Kita buat vortex je. Tapi kalau kita buat vortex, aku nak kita cari Syuk ke siapa ke kan yang tahu pasal ni, Syukran tahu pasal kapal terbang. Kan. Jadi kita kena pasal dia mainan angin. Jadi kita ambil orang kapal terbang dan orang kereta. Baru seronok sikit pemahaman tu nanti. Nanti kita buat cara lain. Okay. Kan. Ini kita ada ras. Jangan tarik sekarang. Tak habis kita sampai besok nanti ni kan. Hari ni semua aku nak cerita tajuk kan. Kena buat satu tajuk lain. Kita sembang aerodynamic tu sebab aku buat rancangan ni, tajuk dia sembang aerodynamic. Dalam kepala aku nak buat cerita sembang aerodynamic ni banyak. Tapi banyak lah maksud dia. Tapi kita gunakan isu semasa lah. Ni ada orang cerita, orang terminat, kita keluar tajuk ni. Kan tukar cerita lain kan, kita lagi ni kan cerita. Ni lah. Sebab kalau kita cerita je terus kosong-kosong, dia tak menarik perhatian orang ramai. Katalah nanti berlakunya insiden, motor kena tarik dengan bas. Contohlah, bas lalu, motor tertarik. Kan selalu macam tu kan? Bas tu lalu laju, motor kau rasa tertarik. Jadinya, bila orang bawa isu tu, baru kita buka satu sembang aerodynamic. Kenapa motor bila bas potong laju kan rasa tertarik. Baru orang seronok. Kalau kita keluar-keluar je cerita tu, siapa nak dengar? Kan, tak ada siapa nak dengar. Okey, ni Ras Kamal kata, jangan delete live ni dok kan. Nanti malam nak layan. InsyaAllah kita tak delete, kita biarkan. Boleh jadi kalau ada kesempatan saya nak download juga live ni, kita letak kat YouTube ke macam mana. Jadi ada orang yang tak ada Facebook pun boleh tengok kat YouTube. Dan kalau saya minta maaf kalau saya macam bunyi promote, tapi ni
semua nak keluar modal saya tak larat kan. Jadi saya nak mengajak kawan-kawan buka ruang, saya punya page Dr. Fauzal ni dah mula monetize, tapi monetize secara subscription. Saya letak RM10 sebulan untuk ni tak wajib. Kan, ini untuk siapa-siapa yang kawan yang teringin nak berkongsi orang kata apa rezeki dengan saya ke arah program-program macam ni, boleh join subscription. Kalau nak raya rasa nak bayar sebulan RM10 je, lepas tu dah tak nak bayar, boleh cancel dia terus. Bayar sebulan lepas tu cancel pun tak apa. Kalau tidak nanti dia makan duit tiap-tiap bulan. Jadi RM10 je sebulan. Duit tu saya tak makan buat kehidupan, tak. Duit tadi tu 100% saya akan gunakan untuk program-program YouTube macam ni, Facebook Live, dan paling terbaru ni saya akan guna untuk buat podcast. Kita ada 3 rancangan podcast. Setiap satu rancangan podcast ni ada episod dia yang berjela-jela. Kita akan buat 2 rancangan podcast automotif. Satu automotif tu saya akan bawa Rahmat R&R atau sport pasal dan juga Fight, IR Fight. Fight ni dulu R3 Proton apa semua. Kita akan cerita pasal tuning, apa beza PG bag, apa cerita OEM punya tuning dengan aftermarket tuning, macam-macam lah kita akan sembang tu. Jadi dia macam radio lah yang Fight dengan tu. Satu lagi cerita automotif adalah cerita saya seorang. Saya membebel seorang-seorang. Katalah hari ni saya bawa kereta, saya ternampak Porsche punya aerodynamic belakang macam ni, akan saya membebel seorang-seorang tu. Dan nombor 3 lebih kepada akademik, inspirasi, motivasi, itulah. Jadi kita cover 3 tu. Jadi nak buat semua benda ni perlukan masa, perlukan duit, nak usahakan kan untuk buatkan hasil, untuk mendatangkan hasil yang berkualiti. Jadi kalau nak support, boleh support boleh bantu kita. Kan? Bukan kewajipan. Terima kasih Ras Kamal. Terima kasih semua. Alright. Kita sambung terus soalan. Dah banyak soalan aku nak letak ni, Nick. Jadi kita start pada atas ke bawah lah. Okey, isu seterusnya kita dah faham apa tu porpoising. Kita dah faham macam mana fenomena porpoising ni terjadi. Kan? Tapi dia terjadi tak habis-habis Dia dah jadi, dia jadi lagi. Dah jadi kan? Terjadi lagi kan. Maksud dia setiap kali regulation berubah dia ni. Lepas tu bila race ke tempat lain, dia jadi balik. Kan? Jadi kita nak bawa soalan adalah macam mana cara untuk menyelesaikan masalah dia hasil daripada komen-komen kawan-kawan. Contoh dia, kita ada Faizal Ishak ni tanya, Dok, jangan tanya saya lah, kita tanya Nick Kata, Nick, mesh damper tak boleh cover ke? Kalau guna mesh damper tak boleh cover. Ni ramai sebenarnya tanya tentang mesh damper ni. Sekejap lagi saya bawa keluar soalan ni. Kita nak terima kasih kat orang. Kau tanya memang aku bawa keluar nama kau. Kan? Mesh damper tak boleh cover ke? Mesh ni boleh jawab Boleh. Mesh damper ni actually ada pendapat yang kata boleh, tapi problem dia kenapa dia tak buat, sebab FIA punya regulation yang tak bagi. So kalau kita tengok balik zaman aku tak ingat aku tak ingat tahun bila, tapi that was the year yang bila Fernando Alonso tengah bawa untuk Renault. So kalau siapa ingat tahun-tahun Fernando Alonso bawa Renault warna biru dengan kuning livery Mile 7 tu kot. Yes, that was the time yang bila dia ada mesh damper. So dia punya kereta tu memang terlampau power kot, lebih kurang. So dia ada aku tak pasti sama dia tak silap aku is mesh damper lah. Tapi mesh damper ni benda yang diharamkan oleh FIA lah. So sebab tu dia tak dibawa masuk. Tapi kalau katakan dengan teknologi sekarang ni, kalau katakan ada mesh damper, then insyaAllah boleh. Lepas tu kalau katakan macam ada dia gunakan komputer untuk nak betulkan ride height, apa benda semua tu pun, dan sepatutnya memang lagi boleh lah. Tapi saya pernah terbaca dulu kenapa dia tak bagi autonomous suspension ke apa nama yang dia bagi, maknanya komputer yang calculate and betulkan suspension punya. Ni yang Renault dulu kan? Orang lain gegar gila-gila, Renault tak gegar kan? Dia punya stabil je tu kan? Lebih kurang lah. So maknanya benda tu dia pergi again, berbenda regulation ni banyak berkait dengan safety punya issues. So dia kata kalau katakan this system fails, so macam mana driver tu tak ada a full control of the car. So sebab tu dia tak bagilah, lebih kurang. So kalau katakan macam nak tengok all this active suspension, yes, that was the term, active suspension, which is dalam active suspension pun sebenarnya ada tune mesh damper juga.
So maknanya kalau tengok active suspension ni selalunya kalau pergi kat YouTube search active suspension boleh nampak yang ada kereta Renault, lepas tu dia sambung dengan komputer, lepas tu tiba-tiba dapat tengok kereta tu dapat naik, turun, ke kiri naik, ke kanan naik, depan, belakang. That is dia punya initialization punya proses lah. So maknanya dia nak tahu mana limit dia, minimum, maksimum, tengah dia semua, lepas tu dia main ngengok macam tu lah. So yes, sebab itulah dia tak bagi sebenarnya. Jadi Ujang ni antara sebab kenapa diharamkan selepas kejadian dekat Imola. Kau tahu pasal ni? Yang time Ayrton Senna ni aku tak berapa pasti juga sebab kemungkinan ya. Tapi kalau katakan macam nak cerita pasal Ayrton Senna punya cerita tu, yes, that was the time yang bila diorang start to explore with active suspension. Tapi kalau nak kira masa, yelah, banyak teknologi advancement dah terlampau banyak ke depan kan. So itulah previous punya happening memang kita boleh ambil sebagai pengajaran, tapi yelah, banyak kemungkinan insya-Allah dalam masa depan FIA akan benarkan active suspension. Who knows? I mean sama macam ground effect cars tahun 70 80 si Colin Chapman yang bawa dengan Lotus, lepas tu dia dah bawa cetuskan fenomena ground effect cars. Lepas tu dah Tyrrell pula Tyrrell pula 10 tahun tak ada kan. Betul. Lepas tu sekarang ni dia orang introduce balik ground effect cars. So kemungkinan dalam masa depan ada balik active suspension, who knows. Okay, ni kita ada soalan. Dia kata kalau tinggikan kereta tu boleh hilang ke porpoising tak? Kalau tinggikan. Apa efek tinggikan kereta tu? Sebenarnya kira that is one of the, kalau ikut, maknanya saya sendiri tuan-tuan cakap kata saya tak bekerja dalam belah F1. So saya sendiri pun tak tahu, tapi daripada reports apa yang dia orang cakap, kata okay, cara nak solvekan benda ni is by increasing the ride height. Yes. So kebanyakan orang pun agree dengan benda tu, tapi problem dia bila kita tinggikan ride height, kita kena compromise lah in terms of cornering speed dengan downforce. So antara dua ni, so maknanya teams nak kena decide lah sama ada okay, kita nak fokus on porpoising punya issue or kita nak rugikan masa dekat corners and also downforce. Sebab kena ingat balik dalam satu track tu kita bukan main drag race yang daripada start sampai last tu straight je terus. So maknanya orang tu akan porpoise sampai last. So maknanya dalam satu track tu sebenarnya on average 5 kilos roughly kan. So tolak tepi track yang panjang macam Spa ataupun track pendek macam Hungaroring semua kan. So dia akan ada macam roughly 50 or 60-ish laps, and then akan ada dalam 15 or 16 corners. So maknanya kalau katakan macam kita tinggikan ride height ni, kita kena compromise kita punya performance daripada segi corner. So maknanya dalam satu lap tu kita ada dalam 15 or 16 corners, kita nak kena compromise benda tu berbanding dengan kita solve one issue which is porpoising yang selalunya jadi dekat straight yang panjang, which is selalunya dekat start and finish line kan. So benda tu is something yang dia kena discuss among themselves lah. Tapi sebenarnya going back to basics of engineering, sebenarnya semua benda kena jadi in macam kira kita kena cuba cari kira sweet spot dia lah, a fine line between apa yang acceptable dan apa yang tak acceptable. So yang tu terpulang atas teams lah macam mana dia nak buat. Tapi ya, setengah team okay nak adapt, setengah team tak berapa okay nak adapt. So sebab tu setengah team boleh solve porpoising and setengah team masih tak solve porpoising sampai sekarang. Okay, tadi kita tentang damper, kita ada tentang ketinggian, kita ada Vin tanya, kita ada Amir tanya. Saya cepat-cepat je, ramai makin bertanya. Terima kasih yang teruskan bertanya. Ada masa kita layankan terus kan. Kita ada tadi kawan kita Hadi ni. Hadi ni dia kata porpoising ni jadi sebab surface track tu sendiri berayun. Dalam bilik wind tunnel tak terjadi pun porpoising. Awak boleh tengok daripada awal tadi kita dah tunjukkan gambar, kita dah pernah cerita tentang konsep porpoising tu pada awal. Mungkin baru masuk, tak ada masalah. Awak boleh betulkan sikit pemahaman awak kalau awak boleh tengok daripada awal nanti ya. Jadi ni tak berapa tepat. Track sendiri ni
ni bukan jalan raya dibuat oleh JKR, minta maaf kan. Track ni dia ada badan yang regulasi. Orang yang buat tu ada badan lagi regulasi, check layak tak layak untuk seterusnya kan. Jadi dia bukan hal ni kan. Boleh jadi kena pergi bawa atas track baru tahu jalan tu macam mana. Banking dia macam mana kan. Dia ada regulasi. Jadi dia bukan spot atas jalan track tu sendiri. Tak ada masalah pun. Sorry. Sebelum kau jalan lagi, kau punya kamera stuck aku. So kamera aku stuck. So kau terfroze dekat muka aku terfroze. Tapi suara okey. Suara okey. Tapi aku tak sure on Facebook okey ke tak. Tapi so far tak ada orang cakap apa-apa. Tapi on aku punya feed kau punya kamera stuck. Tapi nampak lah all the comments yang kau bawa keluar semua tu. Muka aku je tak nampak muka kau nampak tapi dia sangkut. Sekarang dah okey dah. Dah okey alhamdulillah. Okey. Okey, ni kita ada Farouk. Boleh tak aku tambah dekat Hadi punya question tadi. Boleh. Dia kata poison tu jadi dekat jalan. So aku rasa dapat engkau dah tolong jawab. Tapi bila dia kata masuk dalam wind tunnel tak terjadi ni, that is ini antara kira macam nak cakap kata problem dengan kenapa benda ni tak jadi kat wind tunnel sebab model tu dia ada macam nak berapa isu lah sebenarnya. Okey, aku just cerita je lah. Satu sebab cara model tu mounted on the wind in the wind tunnel. Sekejap bagi aku cari gambar. Boleh, sementara kau nak cari gambar tu, aku nak ada dua perkara yang aku nak cuba bantu kawan-kawan faham. Nombor satu, kena faham, saya sebenarnya sangat, bila aku cakap dengan Nick, aku cakap kau dengan korang audience, saya gunakan saya. Saya sangat welcome, sangat mengalu-alukan pandangan macam ni. Maksud dia korang rasa pandangan korang tak betul, tak apa, tembak aja, itu adalah pandangan korang. Dan kalau salah, kita orang betulkan. Kadang-kadang pandangan tu tak salah, pandangan tu hanya berbeza sudut daripada kita orang. Kita nak memperbanyakkan perbincangan. Kita nak mencari what is right. Kita bukan nak cari who is right. Saya tak selalunya betul. Saya perlu ditegur. Nick tak sebenarnya betul, selalu ditegur. Jadi kita nak cari what is right. Dengan cari what is right adalah semua orang kena lontarkan idea, bring the idea into a table, baru kita pilih mana satu betul tak betul. Jadi kita boleh tengok ada perkara yang Hadi cakap tu tak betul, iaitu bahagian depan. Sebab tapi Hadi ada cakap benda yang betul di bahagian belakang, dia kata sebab dalam wind tunnel tak terjadi. Right. Ini yang saya nak bantu awak untuk kenalkan tahap-tahap aerodynamics. Orang yang bekerja dalam aerodynamic dipanggil aerodynamicist. Macam mathematician jadi mathematician, fizik jadi physicist kan. Orang yang kerja dalam aerodynamic dipanggil aerodynamicist. Aerodynamicist ada 3 aerodynamicist. Campur lagi satu lah. Tapi dia ada 3. Yang basic dia ada 3 aerodynamicist. Nombor 1 aerodynamicist, orang macam saya. Kita buat CFD. Kita guna computational fluid dynamic. Kita guna komputer buat simulasi untuk aerodynamic. Ini mempercepatkan proses R&D. Jadi tak payahlah nak kena buat model baru masuk wind tunnel. Tak, kita boleh alter terus dalam komputer, terus run, dapat jawapan. Itu nombor 1. Selepas daripada orang yang pertama ni, orang nombor 2 iaitu wind tunnel punya, wind tunnel punya aerodynamicist. Dia ada 2 satu wind tunnel aerodynamicist, satu lagi wind tunnel engineer. Dua-dua perkara. Sama juga dengan aerodynamicist tadi tu CFD, sama ada dia jadi CFD engineer macam saya ataupun dia jadi aerodynamicist. Bracket CFD. Okay, 2 ni. Satu orang tu bila dia dah kerja dan jadi dalam CFD, dia dah kerja dalam aerodynamic atau terbalik. Dia dulu dah kerja dalam wind tunnel, dulu dalam CFD, kemudian dalam wind tunnel. Atau dia terbalik, macam Nick. Nick dia orang dalam wind tunnel. Katalah Nick dah kerja dalam wind tunnel, tiba-tiba Nick pula lompat kerja CFD. Baru dia boleh lompat orang nombor 3. Orang nombor 3 adalah track side engineer. Track side aerodynamicist. Kenapa boleh jadi beza-beza ni? Sebabnya satu, CFD tadi tu ada limitation. CFD tadi tu hanya representative of reality. Tu CFD. Nombor 2, wind tunnel sendiri walaupun dia membentukkan sesuatu yang reality, tetapi masih lagi ada limitation. Limitation dia apa? Nick dah. Floor is yours. Senyum sikit Nick. Cerita Nick. Alright. So apa yang semua viewers boleh tengok sekarang ni adalah gambar konsep model kereta F1 2022 bila dia propose lah.
So maknanya kalau tengok kat sini dia dalam wind tunnel, lepas tu dia ada yang warna hitam ni semua kereta F1 tu dengan some aluminium part, lepas tu ada floor and then ada benda ni yang memegang kereta, which is kita panggil sting lah. So cerita dia kenapa dalam wind tunnel tak boleh nampak. Satu benda sebab kalau tengok balik kereta ni mounted by a sting. So bila dia mounted by a sting, so maknanya ada benda yang sentiasa memegang dia. Kalau dalam kereta, kalau kereta dalam wind tunnel, model kereta dalam wind tunnel, selalunya dia akan mounted daripada overhead punya sting, ataupun boleh jadi daripada belakang, ataupun boleh jadi daripada tayar. And then benda sebenarnya dia apa yang dia boleh measure ataupun dia boleh tak measure. Selalunya kalau dia measure, dia akan measure guna forces lah, Fx, Fy, Fz, mengikut dia punya axis. Sambil tu apa yang dia boleh buat, dia boleh control ride height. So maknanya dia boleh naik, dia boleh turun ke bawah. And then ada limitation yang sebenarnya dia tak nak, memang purposely dia orang buat, dia tak nak bagi model ni touching dengan ground. Sebab sebenarnya ground bawah ni kalau tengok kan macam jalan-jalan ni, sebenarnya it's a moving ground tau. So benda ni is actually a conveyor belt. Conveyor belt tu sama macam kita pergi beli barang dekat Giant ke apa, kita letak kita punya susu, lepas tu dia jalan dekat orang untuk nak scan berapa harga kan. Yes, this is actually a conveyor belt yang akan bergerak sama hal laju dengan laju angin yang dia test dalam wind tunnel. So conveyor belt ni is basically a belt. So kalau katakan model ni touch dengan belt bawah ni, dia boleh buat damage lah, either to the model or to the belt itself. And then belt ni kalau saya pernah, dekat company lama saya dulu, kita ada 3 wind tunnel. Satu untuk buildings dengan bridges, satu lagi basically more for uniform flow, which is selalu guna untuk aerofoils ataupun some sections of bridge. And then satu lagi is actually moving ground wind tunnel, which is wind tunnel lebih kurang macam ni lah. Memang wind tunnel tu pernah digunakan daripada salah satu Formula 1 punya team. So moving ground ni yang setahu saya dia punya maintenance cost, satu memang tinggi, dua lama. So sebab tu dia tak nak, purposely tak nak bagi kereta ni model akan touch the ground. So kalau katakan benda ni dia tak boleh nak simulate, so memang takkan ternampak dalam wind tunnel lah. Bukan sebab macam nak cakap, kata isu porpoising ni pernah jadi tahun 70-an dengan 80-an. Tapi pendapat saya lah, semua orang yang kerja dekat F1 tu antara yang best of the best. So takkan dia tak take balik history tahun-tahun dulu kan. So maknanya tapi dalam case ni memang that is the limitation. Dia tak boleh nak hit the ground. So sebab tu dia tak tahu, ataupun dia tak ada cara untuk nak support the model untuk nak simulate porpoising. And then in terms of CFD pun again, memang orang yang buat CFD, aku tak rasa ada cara kan untuk nak tahu dia boleh porpoising ke tak kan dalam CFD. Boleh buat sebenarnya. Boleh buat. Tapi kau kena ada 1000 core lah processor. Kena pakai cloud, 1000 core lah. Potong kepala lah. Sebab apa? Sebab kita boleh buat fluid structure interaction. Kita akan coupling kan fluid dengan structure tu punya interaction. Sebabnya bila kereta tu, bila angin kuat, kereta tadi tu tertekan ke bawah. Bila dia tertekan ke bawah, angin dah berubah. Bila angin dah berubah, baru dia akan eject balik kereta tu naik ke atas. Jadi ada perubahan atas bawah tadi tu. Jadi dia lebih kurang sama macam mana kita nak buat modeling ikan. Ekor ikan tu, goyang-goyang tu. Ekor ikan goyang, ataupun kapal, kadang-kadang kapal dia ada bouncing dengan wave. Jadi benda tu ada sifat dia fluid dengan structure punya interaction. Boleh buat. Dia doable tapi dia costly. Dan kena tahu CFD dekat, orang kata apa, nak buat simulation dekat kereta F1 tu, dia ada computational hours. Dia bukan macam sesuka-tika je, aku teringin lah nak buat porpoising. Soalan dia, perlu tak kau buat simulation porpoising? Sebab dia ada computational time tu kan, FIA dah regulate kan, setiap team tu ada time dia. Berapa lama dia boleh run apa semua. Jadi kena guna run tu sebaiknya. Dan serasanya porpoising tadi tu bukanlah satu benda yang, walaupun dia masalah problematik, tapi dia bukanlah satu benda yang core foundation yang kau, kalau kau punya kereta kau tak ada porpoising, kau tak boleh win. Taklah kan benda tu. Jadi dia masalah, tapi dia benda-benda yang kat belakang.
Okay. Jadi aku nak sambung sikit tadi tu. Kan, tadi aku dah cerita CFD ada limitation, wind tunnel ada limitation, dan yang ketiga ni baru kita ada track side aerodynamics. Okay. Nampak tak? Dah buat simulasi, dah buat wind tunnel, tapi masih lagi ada orang yang dah dua pengalaman ni pergi dekat track. Dia pula jadi track side aerodynamics. Apa yang track side aerodynamics? Ini tugas track side aerodynamics lah. Untuk input balik dekat chief engineer apa perubahan kereta kena buat, bla 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 dan sebagainya. Kan. Satu lagi key point yang Nick sebut tadi, yang bekerja dalam F1 ni bukannya orang biasa. Maksud dia orang yang engineer tu yang tinggi-tinggi lah, yang tinggi. Saya nak bagi tahu, saya pernah apply F1, dia punya interview dia tough, dan interview dia sampai 5 kali. Interview dia sampai 5 kali. Nah, 2 company saya apply, dua-dua lebih kurang 4-5 ni. Dan interview dia dengan orang HR pun tanya hal teknikal. Maksud dia hire orang HR tu, orang HR yang interview kita mula-mula, tu ada proses yang HR dulu sebelum yang teknikal. Orang HR tu adalah orang yang memang passionate tentang F1, dah sampai bukan bidang dia pun dia faham. Dia tahu shallow lah, dia tak tahu deep. Tapi kalau dia tanya soalan shallow, dia tanya pasal end plate tadi tu. Kenapa wing dulu ada end plate, sekarang tak ada end plate. Dan kita tak boleh nak jawab waktu interview, kau ni nak apply jadi aerodynamicist tapi kau tak tahu. Ini belum tadi kalau katalah nak buat powertrain. Sekarang ni dia pakai turbocharger kan. Ada team yang turbocharger dia exhaust side duduk dekat. Ada yang team exhaust side duduk kat belakang. Boleh jadi interview dia akan tanya, apa beza letak turbo tu, couple compressor dengan turbine sebelah-sebelah, apa beza kalau tak jauh? Benda-benda macam tu teknikal. Kita nak cerita yang susah lah sebenarnya nak kerja tu. Sorry, aku tambah sikit pasal model wind tunnel. Okay, so tadi kita cerita pasal model bottoming out, langgar dekat conveyor belt. So mungkin ada orang yang akan cakap kata, takkanlah state of the art punya wind tunnel tak tahu benda elektronik ni tak boleh nak control. Kalau kita nak buat dalam maybe 1mm from ground ke apa kan, takkan mesin ni tak tahu kan. So the issue being is bukan mesin tu tak tahu, is sebab apa yang terjadi dekat bawah kereta tu sendiri. So kalau just to remind you all, yang create model yang kira team F1 boleh measure is maximum dia is 60%. So maknanya kalau katakan porpoising ni terjadi bila ride height tu pergi ke dalam 1 mil lah, nak senang cerita 1 mm, so maknanya dalam wind tunnel dia kena jadi 0.6 mm. So very near. So benda tu in terms of apa instrumen yang dia ada ni, saya rasa memang boleh, benda tu boleh buat. Tapi kita just kena ingat balik, kita just kena recap balik apa yang terjadi dekat bawah kereta. So maknanya dalam regulation baru, dia nak, macam tadi saya cerita tadi, dia nak increase the downforce dengan ada this venturi tunnel. So apa yang dia akan jadi kat sini, low pressure region akan di-create daripada this venturi tunnel and then keluar dekat diffuser. So maknanya downforce kita akan ada lagi kuat lah. So kalau kita fikir satu lagi pasal yang kita cerita tadi, pressures memang nak kena jadi in equilibrium. So maknanya high pressure akan pergi ke tempat low pressure punya region untuk nak compensate balik. Tapi dalam wind tunnel ni, kalau macam kita tengok balik, benda ni kan dah ada. So maknanya dia tak akan pergi bottoming out lah. Tapi kita kena ingat balik, yang bawah ni is a belt. It's not a road. So maknanya dia tak stiff as road. So maknanya ada possibility yang belting ni boleh tersedut. And then kena model tu. Lepas tu kita kena ingat, Formula 1 punya model, tayar dia ni is actually real rubber. Dia bukan plastik ke apa. So maknanya dia ada some deflections to it. So possibility of conveyor belt tu tersedut pergi ke atas tu and kena model ada. Walaupun ni kita pasal tersedut ni, itu kat mana? Kat Sepang yang ada testing, lepas tu ada satu kereta lalu, lepas tu ada penutup longkang ke apa benda, ikut sekali tersedut. Aku lupa tahun bila bukan kat Sepang. Sepang mana ada tu. Yang tu one of the street circuit. Aku tak sure sama ada Singapura ke. Bukan sebab KL ke aku benda. Aku tak ingat lah. Tapi street circuit kan. Dia lalu lah, tersedut kan. Sebab dia tak well betul-betul. Aku tak ingat kat mana. Tapi pernah terdengar lah benda tu. But yes, that is not even
this bukan F1 pun kan yang tu F1 kan. lah. Bukan F1. Imagine ni F1 tau. Imagine yang tu bukan F1, macam touring car ke sport car ke apa ke pun boleh tersedut aerodinamik dia, maksud dia benda besi duduk atas jalan tutup kan, yang bulat-bulat tutup atas jalan tu untuk laluan air bawah tu kan, apa black water bawah tu, jadi boleh terangkat benda tu untuk melekat. Jadi kacau lah kereta tu kan, mungkin boleh rosakkan ke apa. Jadi imagine untuk F1 pula dalam ni boleh ada belting tu tersedut. Nick, aku rasa kita ada 10 minit je lagi sebelum Malaysia pukul 7 Betul. Kan ada 10 minit pukul 7, saya kat sini baru pukul 11.50 dan nak pukul 12. Jadi kita akan go through komen cepat-cepat aja. Siapa ada peluang nak komen boleh komen lagi. Siapa belum like boleh like. Sebab apa? Like korang tadi tu bukan saya tamak like, bukan. Kalau korang like, dia banyak like. Tak, orang kadang-kadang salah faham bila kita buat live kita minta like tu, kita kena betulkan lah. Dia akan jadi algoritma kepada Facebook. Like kat bawah. Kat mana like ke? Korang like lah kat mana. Kat sini ke kat sini ke. Kan? Yang like tadi tu akan jadi algoritma kat dalam Facebook yang menunjukkan orang suka konten macam ni. Bila konten lagi macam ni dia akan bantu saya untuk produce lagi banyak konten-konten yang macam ni lagi. Okay. Alright. Kita baca komen sikit. Kita ada komen pertama. Kalau jawapan pendek, kita pendek je kan. Kita kata okey ni kata, adakah punca utama porpoising disebabkan floor venturi tadi tu? Tadi kau dah tunjuk gambar venturi tu? Personally saya rasa ya. Jawapan pendek saya ya. Okey, jawapan pendek ya. Terima kasih. Seterusnya kita ada Hadi tadi. Hadi ada kasih komen bagus ni. Dia kata porpoising terjadi pada keadaan top speed. Maksud dia waktu laju je baru aja dia. Bukan top lah. Top speed tu kelajuan paling tinggi. Tapi kelajuan berapa yang dalam keadaan sekarang ni, kelajuan berapa ni jadi? Dia tak pasti sebab dia depend atas banyak setup, tapi yes, selalunya dia jadi dekat main streets. Kita so far tak pernah nampak dekat corners lagi. High speed corners pun sementara ni tak ada lagi nampak sangat, tapi yes, selalu jadi dekat main streets. So selalunya dia akan jadilah, kita akan nampak that effect. Okay, seterusnya kita ada Hasfa Nizam. Nizam tanya, dia kata culprit dia adalah stall on the front wing. What if front wing is designed to delay stall? Okay, so benda ni yang macam tadi tu saya cakap, kata dia ada dua teori. Satu dia kata stall on the front wing, tapi personally saya rasa dia lebih kepada choking dekat center part tu. So maknanya dia angin tak cukup nak lalu, so dia tak boleh nak hasilkan downforce. So kereta akan ternaik balik. Yang tu saya rasa teori yang lagi make sense untuk saya lah. But then again, saya tak kerja F1, so kemungkinan betul dia stall kat front wing. Sebab benda ni main dengan near ground kan. So sebab saya sendiri pun tak pernah buat that research. So saya sendiri pun ni satu benda nak kena beritahu orang ramai kan. Dalam dunia research, boundary layer ni, ground effect ni, dia ada niche, betul niche, orang kata apa, specific world yang orang-orang dia je faham, orang-orang dia je yang study. Selebihnya orang-orang macam kita ni yang tahu kereta macam-macam ni pun kita hanya boleh berteori je. Kita hipotesis, kita tengok ni, macam betul, kita keluarkan teori. Itu je kita boleh teori. Tapi jawapan sebenar kita semua tak tahu. Jawapan sebenar siapa yang tahu? Geng-geng yang betul dekat boundary layer dan juga ground effect ni, geng ni je yang tahu. Tapi siapa kalau yang kita tengok panggil numbers lah basically. Orang yang tengok numbers. Tapi kalau kita panggil orang-orang ni, kita suruh dia bercakap, kita tak faham. Kita tak boleh faham apa dia cakap. Dia dah sebut semua yang pelik-pelik tu. Dah viscose layer lah apa benda. Kau macam apa hal kan? Kau cerita apa benda? Kau dia cerita pula kan, surface roughness tu. Jalan tar dia ada surface roughness, coefficient berapa, disebabkan ni pula bawah kereta. Lah kita semua tak faham. Jadi sebab tu kita tak bawakan istilah-istilah apa pening-pening tu kita tak nak. Kita nak faham engine dulu. Okey. Tapi kita soalan yang seterusnya kita tengok pula. Lokman kata season sebelum ni Man Zero power. Dia kata season sebelum ni F1 generate aerodynamic dari bawah macam season ni ke? Kenapa season sebelum ni tak ada? Sebab sebelum ni dia tak fokus dekat underfloor aerodynamics. Walaupun ada, kalau macam kita tengok daripada gambar, kalau aku boleh share screen balik. Boleh. Perbezaan antara tahun lepas dengan tahun ni punya kereta. Tahun lepas memang ada a bit of underfloor punya aerodynamics.
Kalau macam kita tengok, kita ada diffuser kat belakang, lepas tu ada some elements yang dekat tepi ni, tapi sebenarnya dia tak kuat sebab tahun ni punya dia ada this Venturi tunnel. And this Venturi tunnel sebenarnya memang menolong untuk kira generate more downforce lah. So sebab tu tahun ni baru nampak porpoising tu banding dengan tahun-tahun lepas. Okey. Soalan lagi daripada Syami. Kita ambil jawapan yang paling last sekali tu. Yang atas-atas tu dia punya elaboration. Bawah dia, porpoising ni sebab ride height atau aerodynamic? Saya rasa lebih pada aerodynamic. First is aerodynamic, second is suspension setup, third baru ride height. Personally lah. Sebab okay, ada go for it, tak apa. Tak, aku dah tukar soalan je. Aku nak cepat-cepat ni kan. Kau dah nak kerja maghrib pula kan. Ada orang nak pergi masjid ke apa, tak syok lah. Jadi Farouk tanya soalan untuk saya. Dia kata, Dok, ada pernah review tak Venturi tunnel design compare between team dengan team? Apa sebab? Saya kalau boleh nak ilmu tadi tu generalize. Jadi ilmu yang kita sediakan hari ini sentiasa boleh diguna pakai untuk orang ramai pada apa je aplikasi. Kalau kita buat sesi yang membezakan Red Bull dengan Mercedes, ini dah terlalu niche, terlalu kecil, dan akhirnya ilmu tadi tu kita tak boleh nak extrapolate ke depan. Tak boleh. Saya tak nak orang pandai bawa kancil, dia kata bawa kancil kelisa je, tak. Saya nak orang pandai bawa kancil, dia boleh bawa kereta lagi besar, Civic dia boleh bawa GTR. Saya nak macam tu. Ilmu tadi tu boleh dipakai ke depan. Jadi kita tak nak buat comparison yang terlalu kecil. Kita tak nak kata dia sempit, dia bagus, tapi dia terlalu kecil. Akhirnya kita bermain, Red Bull lagi bagus ke Mercedes? Mercedes lah lagi bagus pada Red Bull. Kita tak nak benda tu. Kita nak lebih besar. Kita akan bawa lagi kisah-kisah aerodynamic, tapi dalam konteks yang lebih besar macam kita buat hari ni. Lepas tu boleh jadi banyak conspiracy theory lah. Sebab kita tak tengok the numbers. So that is the issue. Betul. Kan. Ni tadi Syami ada beritahu. Syami ni memang follow ni orang kuat dengan ni kot. Apa tahu follow F1. Dia kata, ni yang cerita, dia kata Sepang pun ada juga. Ini aku cerita tadi. Sepang yang ada terangkat tu. Sepang dekat tepi jalan tu ada benda terangkat. Dia kata, dia kata Haas kena 2017 tak silap. Azerbaijan ni, yes. Ni pasal manhole tu lah. Sepang bukan manhole. Sepang ni yang tutup longkang tu. Yang air masuk tu. Okay. Gutter punya cover tu kan. Betul. Aku dah fikir manhole tu. Tu Ninja Turtle punya rumah tu. Ninja Turtle punya. Ninja Turtle dalam longkang. Macam ni yang saya suka, iaitu bukan kita je memberi, awak yang komen pun ada berkongsi maklumat. Jadi kita sama-sama pandai. Saya tak tahu, saya teringat, saya sebut. Sekarang Syami dah tolong. Jadi semua orang dapat maklumat. Dan kita dia ada Nick pun tolong kita. Okey. Ini kita ada Saifuddin. Saifuddin kata, apa efek porpoising pada suspension kereta dan suspension compliance? Bolehkah kita counter porpoising effect dengan stiffer setup? Sila Nick, pendek Nick. Daripada apa yang aku duduk baca-baca lah kan, dia orang kata kalau stiffer setup akan membuatkan porpoising tu lagi teruk. So sebenarnya dia nak kena lembutkan lagi suspension tu. So that absorber boleh absorb the frequency, the amplitude, sorry. So sebenarnya stiffer setup akan buatkan dia lagi teruk. Yang tu yang apa saya baca lah. So tapi whether it's true or not, wallahu alam, saya tak pasti. Tapi ada logik lah. Active suspension adalah orang kata apa, the close better solution kan, bukannya keraskan terus kan. Active suspension tapi nya regulation lah, tersangkut dekat, tercekik dekat regulation tu. Okey, ni tadi Hadi ada bantu, dia kata F1 Azerbaijan manhole tercabut. Ni baru manhole kan, yang tadi kat Sepang tu yang longkang punya, ini betul manhole pula kan. Okey. Farouk kata stiffer suspension boleh help porpoising by affect ride height. Jadi itulah stiffer suspension tu, nampak dia kita tak boleh nampak best for the both world kalau kita buat stiffer suspension. The only way for us to get best for the both world adalah dengan active suspension. Jadi ada masa dia keras, ada masa dia lembut. Jadi waktu porpoising berlaku dia jadi sekian, waktu dia perlu cornering dia jadi sekian, waktu dia tak perlu jadi dia akan sekian. Inilah okey, Farouk kata kena ada give and take kan. Okey. Soalan ni Ahmad kata, adakah saiz tayar main peranan dalam porpoising? So sekarang ni pakai tayar 18. Ni belum cover lagi ni soalan ni.
pendapat saya kemungkinan ada. Sebab bila kita pakai tayar rim yang lagi besar, so tayar tu dia nak try to maintain a sensible punya size. So dia punya tayar wall tu akan jadi lagi stiff. So maknanya in terms of stiffness of the tayar wall, dia tak banyak play macam compared to tahun-tahun lepas. So ada sources yang saya baca yang dia kata okay, ini bukan kata penyebab lah, tapi disebabkan kita guna tayar-tayar ni, so porpoising ni boleh jadi lagi teruk. So tapi kalau kita tukar balik tayar ke macam tahun lepas, porpoising ni still ada, tapi mungkin efek dia lagi kurang. Okay, terima kasih semua. Terima kasih nombor 1, terima kasih kepada Nick kerana orang kata apa, jemputan terkejut aku kat kau ni. Nick, jomlah Nick, kita bawa tajuk ni kan. Kau pun ya jom jalan. Bila nak buat? Okay je. Minggu ni boleh kan. Kita tiba-tiba je minggu ni kita jalan. Kan kau pun jalan je. Alhamdulillah, terima kasih Nick. Terima kasih juga kepada kawan-kawan kita tadi. Ini tajuk kita yang kita menonton. Kalau yang baru tengok rakaman ke tertinggal ke apa, boleh rewind tengok balik pada awal, tengok apa yang patut. Dan sekali lagi terima kasih juga kepada kawan-kawan kita yang komen. Banyak komen ni. Aku macam nak buat lagi lah rancangan masa ni. Kalau inilah macam kita punya penerimaan, maksud dia kawan-kawan kita yang datang tengok, komen teknikal, ada bantu support, ada kasih pandangan, ada kasih soalan. Jadi selalu kalau aku buat rancangan, orang kasih soalan je, boring tau. Orang kasih soalan. Kau macam satu sifu duduk dekat apa atas gunung, orang datang tanya kau soalan. Tak syok. Tapi yang sebaliknya yang syok adalah kita duduk sama tinggi, iaitu kita hanya menyampaikan sedikit, yang lain kawan-kawan juga sampai lagi banyak kan. Dia ada chip in idea, itu yang kita nak, yang kita mungkin boleh buat lagi di masa akan datang macam ni. Dan untuk membuatkan program macam ni berjaya dengan lebih banyak, saya punya Facebook tu dah boleh subscription, boleh tengok lah. Jadi kalau itu duit dia memang saya akan guna untuk benda-benda yang macam ni. Juga selain tu, kalau anda orang yang mahir dalam bidang kereta, otomotif ataupun motorsport, ada pandangan yang ataupun sesi yang anda rasa nak bawakan ke depan, bagi tahu saya. Boleh PM saya, kita bincang. Patut kita buat sesi live supaya kita banyakkan lagi perbincangan macam ni lah. Ni Zack Zuan dia kata Power 8. Nanti satu hari aku nak buat tarik kawan-kawan yang streamer macam ni kan, bawa kereta ke stream ni kan, yang bawa simulator ni. Mungkin kita buat rancangan satu tentang apa tu sim racing lah kan. Jadi masyarakat kita tahu apa benda sim racing tu kan. Kau ni dah besar-besar main game je kan, beli rig sampai ribu-ribu kan, apa guna kan. Jadi mungkin kita boleh gunakan benda-benda tu dan kita tengok macam mana kan. Kalau boleh dapatkan, itu pun menarik juga. Okay, terima kasih semua yang menonton. Hadi kata thank you Sifu doktor. Janganlah panggil saya Sifu. Dan ni korang terbaik, alhamdulillah. Terima kasih kongsi juga ilmu Hadi. Hadi, terima kasih. Hadi ni orang kuat ni, borakf1.com ni. Oh, borakf1. Dia ada website sendiri dengan geng-geng dia kan. Oi. Yang tu yang dia ingat tu apa jadi kat Azerbaijan tahun lepas lah apa semua. Dia jangan panggil saya Sifu lah. Saya kena panggil awak Sifu pula kan. F1 saya tak ikut sangat. Lepas tu Syami kata buat apa-apa topik pasal teknikal, even bukan pasal F1 pun rasanya lagi menarik, banyak ilmu kita dapat. Alhamdulillah. All the best. Thank you. G kata thank you Datuk dengan Sifu ni. Alright. Jangan panggil aku Sifu. Kau tolak Sifu, aku lah Sifu ya. Itu dah tulisnya kan. Okay, Afiq kata terbaik korang, banyak ilmu dapat, nak tanya tak pandai. Kalau nak tanya tak pandai Afiq dan juga kawan-kawan lain, kalau nak tanya tak pandai, perlu tanya berdasarkan topik. Tak perlu tanya. Kadang-kadang proposing. Aku nak tanya apa? F1. Nak tanya apa? Aku tak tengok F1. Proposing apa pun aku tak tengok. Boleh tanya soalan yang general ke. Macam Afiq ni dia main racing. Tapi dia pakai kancil kelisa lah. Ni geng-geng kawan-kawan aku kat ni kan. KK. Kan? Jadi boleh tanya pasal kereta racing kau kata kau bawa tiba-tiba boost creep ke kan. Masa dyno elok je. Apa pasal atas track boost creep kan. Contohlah kan. Boost tu jadi gini, turun boost, naik boost. Jadi boleh tanya soalan-soalan tu sebabnya dengan hasil soalan tadi tu akan mendatangkan idea yang lebih ke depan. Okey, kita dah time dah pukul 7:04 minit, 5 minit dah kat Malaysia. Saya dekat sini dah pukul 12:04 minit. Jadi untuk rancangan-rancangan seterusnya, nantikan lagi. Doakan saya ada keluangan masa macam ini hari.
Saya rasa sampai di sini dulu lah. Ada apa-apa lagi ni? So far tak ada. Aku just nak terima kasih balik lah. Terima kasih dekat kau tolong ajak aku malam ni. And then terima kasih kat kawan-kawan yang support. Kawan daripada Facebook, daripada Twitter, daripada LinkedIn, daripada grup-grup lain, Adrenaline Impact, MyCatNick, even Borak F1 punya grup pun. Alhamdulillah, terima kasih banyak support. So tengoklah insyaAllah. Siapa kalau kata macam siapa yang tak tahulah, dekat Facebook saya baru-baru ni saya ada share pasal artikel pasal wind tunnel, a very general view. So maknanya lepas ni saya akan buat lagi 2. So itulah, kalau korang suka just share around or like je lah. So maknanya dari situ yang saya boleh gauge sama ada okay patut saya tulis pasal benda lagi ke tak, sambil lebih kurang macam tu lah. Kadang-kadang kita nak capture apa orang nak baca, betul. Tu yang susah tu. So betul. Kita bukan nak kejar like, sekali lagi kita bukan nak kejar like, tapi kita perlukan data yang nak tengok apa yang kita buat ni valuable ke tak, sesuai tak dengan needs kan. Kalau kita cerita wind tunnel, bukan semua orang boleh terima wind tunnel kan. Itulah, banyak like pun tak dapat duit pun. kita bukan buat pasal duit lah. Kalau aku nak buat pasal duit, dan aku akan buat dengan cara lain lah. But yeah. But basically it's just to spread the knowledge lah, sebab saya pun faham dekat Malaysia aerodynamics ni memang very a niche market. Tapi ramai orang tertanya-tanya kan. So sebagai saya always selalu terasa yang saya ni kira bernasib baik dapat kerja dalam benda ni, dapat experience dalam benda ni. So just nak share around lah sebenarnya. Itu je lah. Sekejap macam mana? Okay, yang Nick kata tadi tu aku nak share screen sikit, add to stream last kali. Ini untuk Nick Nasri tadi tu. Ini dia yang page Nick kata. Aku ada share tak dekat page aku ni. Aku ada share kat page aku. Tapi boleh terus pergi ke sumber asal, mana la ilaha illallah. Kenapa dia keluar macam ni? Tapi tak apalah. Ni dia tak keluar nama kau. But it's okay. Ini Nick, dia ada cerita. Nampak tulisan dia pendek je ni. Tulisan dia pendek, tapi sebenarnya dekat setiap gambar ni tadi ada penjelasan. Ada penjelasan dekat setiap gambar ni. Jadi boleh tengok kan. Dia ada post, view post. Ni post asal, post tu pendek je, tapi setiap gambar tu ada ni. Cerita bergambar lah nama dia, cerita bergambar. Jadi Nick Muhammad Nasri, boleh cari boleh cari kan untuk benda ni. Okay, terima kasih semua. Adi kata aerodynamic for people who can build engine. Wah. Itu Adi kata. Itu betul. Tapi but then again, engine builders are not are people who can do aerodynamics. Dia ada wera kan. Dia basically benda ni macam nak cakap, kata ada je orang pernah cakap aku pasal benda ni kan, tapi it's actually boleh je kau buat engine yang beratus-ratus horsepower ke apa, tapi kalau katakan your drag coefficient kau macam batu, then still you're wasting a huge lot of horsepower. Tapi itu je lah. But then again, benda ni kena jalan kiri yang kanan, kena jalan sekali lah. Dia bukan orang engine paling bagus, orang aerodynamic paling bagus. No. Dia macam tu ada. Nick, aku cadangkan kau fikirkan tajuk seterusnya lah. Nak buat apa? Katalah apa kepentingan aerodynamic ke, ataupun asas aerodynamic ke. Aku fikirlah tajuk seterusnya. Bila masa kau ada free time, kau bagi tahu aku, kita on lah, kita cerita aerodynamic ni lagi. Boleh Nick Itu lah boleh. Dia sebenarnya topik hari ni pun dengan apa yang aku tahu and apa benda pun sebenarnya tak tercapai lagi ni. Sebab actually banyak benda yang boleh cover. Kita nak santai ni. Kau jangan bawa berat-berat tu. Bawa pening orang. Okeylah. Itu saja Nick. Okey. Itu je Nick. Aku tak nak drag-drag. Orang nak sembahyang maghrib lah ni. Kau jangan. Betul juga tu. Kan kalau bawa banyak-banyak nanti tak tercover. Kita boleh buat siri. Kalau kau rasa perlukan V2, kita buat version tu punya kan. Second time punya. Okey, terima kasih semua. Sampai jumpa lagi. Selamat berbahagia bersama keluarga kan. Enjoy hidup. Jangan lupa solat maghrib dan nak maghrib. Alright, Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih. Okay, terima kasih Nick. Dah tutup. Orang dengar lagi ni. Tapi aku saja je nak buat closing. Okay, dah tutup. Aku tutup lampu kejap. Kau ada banyak lagi point ke ni? Kau nak bawa? Bukan kata banyak macam gambar-gambar nak share. Kau nak tengok? Kau bawa keluar. Rancangan dah habis Untuk tonton rancangan dah habis. Menarik gambar ni. Kau share screen sini.
Yang ni tak masuk lagi bab Y250 Vortex. Oh, Y250 Vortex so best. Itu kena buka rancangan lain lah. Buka dengan Y250. Tapi Y250 Vortex ni dah tak guna dah. Dia happen for kereta yang tahun-tahun lepas sebab dia punya tapi kau tahu kan FIA punya regulation, kejap dia on, kejap dia off. So kalau dia on balik kan boleh guna ilmunya. Betul. Yang ni lah antara gambar-gambar yang menarik yang aku rasa yang kira nak share hari ni tapi tak sempat lah. Kalau tengok macam dua gambar ni kan, dua tim lain, tapi apa yang kau perasan? Dia ada tim yang eksperimen tu. Dia eksperimen dengan Vortex ni. So maknanya Vortex ni yang tutup, yang buat macam kau cakap tadi, air curtain tu kan. Air curtain. Tengok satu tim mana yang porpoising lagi teruk, mungkin dia tak eksperimen dengan benda tu. Ada some team dah nampak dah benda ni ada. And then ni antara benda-benda yang diorang buat untuk combat porpoising. Sebab sekarang ni kalau tengok macam dulu kan banyak apa elements yang orang tukar, tapi sekarang ni apa dia buat kat floor tau. So maknanya floor ni dah macam plug and play dah. Benda ni, this element boleh buka, boleh tukar bentuk lain. Yang ni boleh, lubang ni boleh buka, boleh patch lain. Ada some teams potong lubang lagi besar. So interesting, very interesting. So, tapi itulah kalau nak cerita sampai sudah tak habis. Yang ni semua team punya front wing, boleh tengok mana yang buka tengah, mana yang buka tepi. So then again, benda ni memang aku rasa kalau buka cerita ni memang dah apa panggil opening di Pandora box lah. So cari pasal lah. Dia bukan cari pasal kan, dia dah lebih detail kan. Kau fikir kalau kau rasa perlu untuk bawa yang ni kan, kena ke depan lah. Boleh buat version tu ke apa. Tapi yang ni dah pergi specifically for F1 punya case dah, tak general sangat. Tapi itulah, mana tahu viewers boleh sampai that level kan. Tak, kita jangan downgrade kita punya viewers. Nombor satu, aku punya pengalaman, kita jangan downgrade viewers kita. Kita tak tahu viewers kita siapa. Tapi sebab tu kita jangan downgrade. Kadang-kadang viewers kita boleh comprehend tau benda-benda ni dan lagi hebat daripada kita. Betul. Itu yang bagi aku lagi satu, standby. Kita tengok je tiba-tiba ada viewers komen apa. Bila viewers komen gitu gini, kita on lah, barang dah ada. Dia sebab setengah benda ni memang dia boleh pergi too technical. So aku takut dia jadi very dry. Betul, so, jadi dry lah kalau technical sangat. Orang macam apa benda ni aku dah tak boleh faham lah. So aku risau yang tu je lah sebenarnya. Sebab yang ni pun it's the first time so ya betul. Ini kita ada shutter box ni. Shutter box dia kata untung tunggu, sempat tengok gambar. Nanti shutter box boleh rewind balik. Kita dah habis dah rancangan, kawan-kawan yang baru masuk. Saya tengok tadi viewer dah turun, naik balik viewer. Boleh, kita dah nak maghrib Malaysia, kita dah tutup dah rancangan. Dah tutup. Tapi kita tengah ni kata dia ada gambar-gambar lagi saja, tunjuk gambar lagi. Okey, terima kasih semua yang menonton. Ini betul-betul aku nak tutup dah kedai. Kan, kau jangan nak order macam-macam dah. Kedai dah nak tutup. Lain kali pula. Kita lain kali pula. Okey, sampai jumpa lagi. Terima kasih semua yang sedang menonton. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita usaha lagi lain kali ni. Assalamualaikum.